Okay, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas Boleh Boleh, dengar Doktor. Boleh dengar Boleh. Boleh Okey. Okey, jadi insya-Allah kita akan sambung kita punya perbincangan kalau ikut dalam CI itu. Seterusnya kita akan masuk kepada hirabah. Okey. Okey, jadi hirabah ni ataupun okay, so dalam perbincangan tentang hirabah ni kita akan tengok beberapa perkara lah. So pertama sekali kita akan tengok dari segi definisi, jenis-jenis hirabah, dalil, pelaku hirabah, pensabitan dan juga orang yang bertaubat sebelum ditangkap. Okay, dari segi definisi, secara umum kita boleh kata hirabah ni adalah seseorang yang merampas harta orang lain dengan cara yang kekerasan. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau secara berkumpulan. Ia juga boleh diertikan dengan mengambil harta orang dengan secara paksa. Okay, dari segi maksud yang lain ataupun istilah lain yang digunakan adalah qati'ut tariq. Okay, hirabah ni adalah satu istilah yang digunakan di dalam Al-Quran. Okay, nanti kita akan tengok dalilnya. Allah Taala sebut innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu ila akhir. Jadi istilah yang Allah SWT guna di dalam Al-Quran adalah hirabah. Tetapi kita tengok kebanyakan kitab-kitab fiqh dia menggunakan istilah qati'ut tariq secara umum dengan membawa maksud yang lebih besar. Untuk terjemahan hirabah ni dalam bahasa Melayu mungkin kita boleh translate-nya sebagai satu gangsterism lah. Maksudnya qati'ut tariq. Kalau kita tengok dari segi sejarah orang-orang dahulu di tanah Arab, jadi kita akan tengok orang yang menahan ataupun yang mencuri di tengah-tengah jalan di padang pasir tu. So itu kita panggil sebagai hirabah. Zaman sekarang ni mungkin kita boleh translate dia sebagai orang yang suka membuat kekacauan, mengganggu keamanan, orang yang mencuri secara yang merompak lah, biasanya merompak menggunakan senjata api dan sebagainya. So perbuatan tersebut kita boleh letaknya sebagai satu hirabah. Sebab apa? Sebab ia melibatkan kekerasan oleh seorang manusia ataupun beberapa orang individu. Okay, dari segi dalam bahasa Arab dia berkata adalah hiya al-buruzu li akhdhi malin aw li qatlin aw li ir'abi mukabaratin i'timadan 'ala ash-shawkati ma'a al-bu'di 'an masafati al-ghawsi min kulli mukallafin multazimin lil ahkami walau kana dhimmiyan aw murtaddan. Okay, jadi qati'ut tariq ini adalah al-buruzu li akhdhi malin. Seseorang itu dia mengambil harta orang lain ataupun dia membunuh ataupun dia membuat sesuatu kekerasan i'timadan 'ala syaukati dengan menggunakan kekuatan. Jadi kita kena ingat hirabah ni dia bukan semata-mata pada pembunuhan dan dia bukan semata-mata pada mengambil harta. Kadang-kadang dia tidak membunuh, kadang-kadang tidak mengambil harta. Tetapi dia membuat kekacauan, membuat takut-takut kepada orang awam. Tetap juga kita panggilnya sebagai hirabah. Okay, i'timadan 'ala syaukati, bergantung kepada syaukah. Syaukah ni maksudnya apa? Dia memberikan orang takut. Tapi kalau dibuat gangsterism dalam keadaan orang tak takut. Contohnya yang buat itu sekumpulan budak kecil yang orang tak takut pun. Kan, mungkin budak 12 tahun atau budak sekolah menengah yang mana orang dewasa tak takut pun dengan perbuatan mereka. So, mereka itu tidak dikenakan ataupun tidak kita namakannya sebagai hirabah, maka dia tak termasuk di bawah hukuman hukuman had hirabah ini. Jadi i'timadan 'ala syaukati itu adalah satu ciri yang penting yang perlu kita adalah dalam mendefinisikan hirabah. Ma'a al-bu'di 'an masafati ghawsi. Dia mesti jauh daripada bantuan pertolongan. Maksudnya apa? Orang nak tolong tu susah. Jadi dia duduk sorang-sorang. Ini kalau zaman dululah. Maksud secara umum
jauh daripada potongan orang itu dia adalah sesuatu yang bersifat subjektif. Kalau dulu kita tengok dalam perbincangan ulama-ulama klasik, dia letak pada kadar jauhnya jeritan manusia, kan. Tapi sekarang ni mungkin dia berbezalah, itu memerlukan kepada definisi yang lebih moden. Min kulli mukallafin multazimin lil ahkami, daripada orang yang mukallaf. So orang mukallaf sahaja yang bila dibuat dia menakutkan orang, maka dia dikenakan sebagai dimasukkan di bawah definisi hirabah. Walau kana zimmiyan aw murtaddan. Walaupun pelakunya itu adalah pelaku yang zimmi atau pelaku murtad. Tapi timbul persoalan dekat sini. Kalau orang kafir harbi macam mana? So kafir harbi kita tak masuk di bawah hirabah, tetapi dia masuk bawah definisi yang lain. Okay, jenis-jenis hirabah. Yang pertama sekali adalah seseorang itu dia membunuh tetapi dia tidak mengambil harta. So hukuman orang macam ni dia akan dibunuh. Dan dia membunuh orang lain tetapi dia tidak mengambil harta. Maka dia akan dibunuh. Yang kedua, dia membunuh dan mengambil harta. Maka orang macam ni dia akan dibunuh dan dia disalib. Yang ketiga, dia mengambil harta tetapi dia tidak membunuh. Dan orang macam ni dia akan dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Wa tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf. Potong tangan dan kaki secara bersilang. Tangan kanan potong di bahagian pergelangan dan juga bahagian kaki kiri di kawasan pergelangan kaki kiri. Dan yang keempat, dia menakut-nakutkan orang di jalanan, dia tidak mengambil harta dan tidak membunuh. Maka orang macam ni dia akan dikurung ataupun istilah kita panggil al-habsu ataupun istilah moden kita panggil dia sebagai dipenjara lah. Dan juga dia akan dijatuhi hukuman ta'zir. Jadi ta'zir itu tetap tidak terlepas. Dia tetap boleh dijatuhi hukuman ta'zir. Okay, dari mana kita merujuk perbincangan tentang hirabah? Kita merujuk daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 33. Innama jaza' a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Jadi Allah kata apa? Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang melakukan hirabah. Hirabah ni kalau harbun tu perang. Maksudnya kita boleh kata bukan orang perang lah, tapi orang yang cuba memerangi Allah SWT dan Rasulnya. Wa yas'auna fil ardi fasadan. Dan menyebarkan kefasadan di atas muka bumi. Maka orang macam ni apa yang dia kena buat? Hukumannya adalah apa? Ay yuqattalu, hendaklah dia dibunuh. Au yusallabu, dan dia disalibkan. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Ataupun dipotong tangan dan juga kaki secara bersilang. Au yunfau minal ard, ataupun dia dihalau, dibuang daripada bumi. Maksudnya apa? Dibuang negeri lah ataupun dibuang negara. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'azim. Dan itulah balasan mereka di dunia dan di akhirat nanti mereka akan mendapat azab yang agung, azab yang besar. Jadi hukuman tersebut dia bukan bersifat pilihan tetapi mengikut jenis-jenis kesalahan yang dilakukan. So kalau kita tengok dalam ayat sini, au. Maksudnya Allah Taala kata apa? Au ay yuqattalu au. So au di situ merujuk kepada jenis-jenis kesalahan yang dilakukan. So jenis-jenis kesalahan yang dilakukan yang telah kita dah sebut. Ay yuqattalu itu maksudnya kalau dia membunuh tetapi dia tidak mengambil harta, maka dia kena dibunuh. Au yusallabu. So kalau dia membunuh dan dia mengambil harta, dia akan dibunuh dan kemudian selepas itu dia akan disalib. Au tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf, ataupun dia mengambil harta. Maka orang macam ni dia akan dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Dia beza dengan mencuri. Mencuri, sariqah yang kita bincang tadi itu adalah orang yang mencuri dalam keadaan dia tidak menyebabkan ketakutan awam. Dan rumah kita kena curi, tapi kita tak tahu siapa. Tiba-tiba barang hilang dekat rumah kita. Dan dia mencuri itu dalam keadaan dia tidak mengancam nyawa kita. Kan?
Kita pergi balik kampung, tiba-tiba balik rumah barang hilang. Itu kita panggil sebagai sariqah. Dan kita dapat tangkap dia, maka itu adalah orang yang dia akan dikenakan hukuman potong tangan. Ataupun ikhtilas. Ikhtilas ini adalah pencopet. Kita pergi dekat jalan, dekat pasar malam, tiba-tiba barang kita hilang. So orang macam ni pun dia tidak menyebabkan ketakutan awam. Kan? Dia hanya menyebabkan dia bukan takut secara umum. Tapi kalau yang datang merompak, kan, datang bawa senjata, datang pukul-pukul orang. So orang macam ni mengamuk dan sebagainya, orang macam ni kita panggil sebagai hirabah. Au yunfa minal ard, dan dia akan dibuang negeri kalau dia buat apa? Kalau dia tidak mengambil harta dan tidak membunuh tapi membuat kekacauan. Orang macam ni akan dibuang negeri. Jadi au di situ adalah merujuk kepada pilihan, bergantung kepada jenis-jenis jenayah yang dilakukan. Okey, pelaku hirabah. Yang pertama, mereka yang boleh didakwa atas kesalahan hirabah dan dikenakan hukuman hudud adalah orang yang baligh dan juga orang yang berakal. Ini secara umum lah. Maksudnya yang mukallaf kita dah sebut tadi. Kemudian, dia mestilah ada juga dia mempunyai syaukah tadi tu. Dia mempunyai kekuatan. Dia mempunyai tim yang menyebabkan orang takut. Kan? So, itu adalah satu perkara yang perlu ada pada definisi hirabah. Orang yang melakukan hirabah. Kemudian, tiada perbezaan hirabah di antara penjenayah lelaki dan perempuan. Okay, ini pandangan jumhur. Jumhur mengatakan bahawa hirabah itu boleh dilakukan oleh orang lelaki dan juga orang perempuan. Sama. So, kalau penjenayah ataupun perompak itu adalah orang perempuan, hukumannya sama dengan orang lelaki. Cumanya pandangan daripada mazhab Hanafi, dia tidak mensyaratkan, dia hanya mengatakan bahawa hirabah itu, hukuman hirabah itu hanya terpakai kepada lelaki sahaja. Sebab pada pandangan beliau, pada pandangan mazhab Hanafi, mereka mengatakan bahawa orang perempuan itu masih belum capai tahap asyaukah, tahap yang menakutkan kepada masyarakat secara umum. Okey, kemudian yang seterusnya juga perompakan itu ataupun hirabah itu boleh juga dilakukan oleh seorang. Tetapi seorang itu dia mampu untuk mengawal manusia secara keseluruhan. Mungkin zaman sekarang kita tak nampak, ataupun mungkin akan ada satu teknologi yang ada robot contohnya. Kan manusia seorang dia boleh kawal robot-robot yang menyebabkan ketakutan kepada masyarakat. Jadi itu juga tetap dinamakan sebagai hirabah. Tak semestinya sekumpulan. Tetapi walaupun dia seorang, dia boleh mengawal atau boleh menyebabkan ketakutan kepada manusia, masyarakat sekeliling, maka dia tetap juga dikira sebagai hirabah. Memberikan ketakutan kepada nyawa dan juga kepada harta. Okey, kemudian dari segi pentadbiran ataupun dari segi pengurusan politik, pengurusan negara, kalaulah kerajaan tahu ada sekumpulan manusia yang berpotensi ataupun yang akan melakukan hirabah, maka mereka wajib pergi untuk menyelesaikan ataupun untuk menangkap, untuk memberi ataupun untuk menguruskan kumpulan-kumpulan penjenayah ini supaya tidak memberikan ketakutan kepada masyarakat awam. Okey, jadi orang yang dirompak itu adalah pemilik sah harta benda tersebut. Wakil atau orang yang diamanahkan kepadanya. So maksudnya harta yang dirompak tu pula mestilah harta orang. Dan kalaulah harta itu kita tahu pemiliknya, tidak dinamakan sebagai hirabah. Dan harta tersebut mempunyai nilai berharga pada pandangan Islam ni, konsep dia atau hukum dia sama dengan hukum mencuri tadi yang kita telah bincang. Maksudnya kalau mencuri itu dia tidak mencuri itu dia mazhab Syafi'i hanya pada harta yang bernilai sahaja yang dikira sebagai hirabah. Kalau yang jenis merompak atau mengugut dalam kereta macam memandu Grab atau teksi secara senyap itu. Okey, ini dibuat dalam sahaja. So dia tidak mengganggu ketentraman awam. Yang terkena ugutan itu hanya seorang sahaja, iaitu pemandu atau penumpang Grab. Kan? Tapi hirabah ni dia lebih kepada contohnya macam dia pergi bank, dia buat kekacauan masyarakat yang lebih besar, orang yang lebih besar.
Itu kita panggil sebagai gangsterism lah kan, yang lebih besar. Ya, dia melibatkan kawasan yang besar. Okey, kemudian seterusnya adalah dari segi uh, pensabitan hirabah. So pensabitan hirabah itu adalah melalui pengakuan oleh penjenayah ataupun keterangan saksi dua orang lelaki yang adil. So kalau penjenayah itu dia mengaku dia melakukan hirabah dan ataupun ada saksi daripada dua orang lelaki yang adil, maka dikenakan hukuman hirabah. Jadi kat sini ni kalau kita tengok kenapa asyik lelaki je yang menjadi saksi kan, kalau baca buku Dr. Yusof Qaradawi, dia ada satu buku Markazul Mar'ah, dia kata bahawa kenapa lelaki itu dia banyak dipilih oleh Allah SWT sebagai saksi dalam perkara-perkara ataupun jenayah-jenayah yang berat, sebab dari segi emosinya lelaki itu dia lebih stabil bila melibatkan jenayah-jenayah yang berat. Contohnya kan bila melibatkan jenayah yang kena kena pecah atau kena tembak dan sebagainya. So lelaki itu dia berbeza dari segi kawalan emosinya dengan wanita. Dan itu juga sebenarnya adalah satu perkara yang menyelamatkan wanita secara keseluruhan. Sebab kita boleh bayangkan dengan keadaan emosi yang tak stabil, kemudian wanita tersebut yang menjadi saksi, yang melihat tempat jenayah tersebut, satu trauma kepadanya dan dia dipanggil dalam mahkamah untuk memberikan keterangan. So itu juga sebenarnya adalah satu perkara yang kesian jugalah untuk seorang wanita. Dan itu juga adalah satu bagaimana cara Islam menjaga para wanita. Melainkan tempat-tempat jenayah yang berlaku di kawasan wanita secara spesifik. Kan contohnya jenayah itu berlaku kalau zaman dulu kita tengok dalam kitab-kitab fiqh, kitab-kitab fiqh turas, kita ada hammam. Hammam ini adalah kawasan mandi yang kawasan spa kan. Jadi spa yang khusus untuk para wanita dan khusus untuk para lelaki. Jadi kalau jenayah itu berlaku dalam tempat perempuan, maka boleh dipertimbangkan untuk mengambil saksi dari kalangan wanita. Okey, ini satu lagi perkara yang kita kena tengok, iaitu bertaubat sebelum kena tangkap. Oh, sebelum saya terlupa. Okey, kalau kita tengok dalam hukuman hirabah tadi itu, salah satunya adalah dia disalib. Dekat sini kita ada pandangan daripada mazhab lah. Dan ada pandangan yang mengatakan bahawa pelakunya itu akan disalib sehingga mati. Maksudnya dia disalib dan dia dibiarkan mati dalam keadaan tersalib begitu. Kan? Dalam mazhab Syafi'i pula, kita membunuhnya, pelakunya itu dibunuh dahulu, kemudian selepas itu barulah dia disalib. Dan disalib di atas kayu lah. Kan, untuk tontonan umum supaya menjadi pengajaran kepada orang lain. Dan ia diturunkan selepas 3 hari ataupun selepas mayat tersebut membusuk lah. Dan ada juga pandangan yang mengatakan bahawa hukuman tersebut adalah dengan dia dicampakkan daripada tempat yang tinggi. Kan? So macam-macam lah pandangan berkenaan dengan hirabah ini. Sebab apa? Sebab dia telah melakukan jenayah yang mengganggu ketenteraman awam secara total. So satu hukuman juga perlu diberikan secara berat untuk memberikan pengajaran kepada orang lain. Okay, kemudian dia bertaubat sebelum ditangkap. Okay, ini kat sini kalau kita dalam ayat tersebut. Dalam surah Al-Ma'idah tadi tu ayat 33. Kalau kamu tengok dalam ayat yang ke-34, selepas Allah SWT sebut walahum fil akhirati azabun azim, itu ayat yang ke-33. Dan ayat yang ke-34 Allah SWT kata apa? Illa allazina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna Allah ghafurur rahim. Melainkan orang-orang yang telah bertaubat sebelum mereka itu ditangkap ataupun sebelum mereka itu dibawa ke muka pengadilan, fa'lamu anna Allah ghafurur rahim.
maka ketahuilah sesungguhnya Allah Taala itu Maha pengampun dan Maha penyayang. Jadi, jika dia bertaubat sebelum ditangkap, maka gugurlah hukumnya. Okey, kita kena ingat, setiap hukuman di dalam Islam itu dia ada 2 jenis. Ada 3 jenis. Satu, dia melibatkan hak Allah SWT sahaja. Kan? Yang kedua, dia melibatkan hak manusia sahaja. Dan yang ketiga, dia melibatkan hak gabungan antara manusia dan hak Allah SWT. Hirabah ini dia adalah hak Allah SWT. Tetapi, kalau dia membunuh, maka dia bila dia bertaubat, maka hak Allah SWT itu dia dah terlepas. Tetapi dia tidak menafikan dia punya hak dia pada manusia. Sebab dia ada hukuman qisas pula yang akan datang selepas itu. Jadi, jika okey ni kalau kita tengok, jika dia bertaubat selepas ditangkap, maka dia tidak dikira. Kan? Sebab apa? Sebab itu mungkin menjadi satu helah kepada dirinya untuk mengelakkan diri daripada dijatuhi hukuman. Okey. Jika ia melibatkan hak manusia, ni yang saya sebut tadi tu, seperti membunuh dan mengambil harta, maka ia masih kekal, iaitu perlu diganti dan juga akan dijatuhi hukuman qisas. Maksudnya apa? Dia melakukan hirabah, dia telah membunuh orang. Dan selepas dia membunuh orang, sebelum ditangkap, dia bertaubat. Jadi, bila dia bertaubat, maka hirabah tadi itu dia terlepas. Tetapi dia tidak menafikan hukuman dia pada qisas sebab dia telah membunuh orang. Jadi, orang macam ni dia tetap juga akan dijatuhi hukuman bergantung kepada keputusan para wali, para waris. Jadi waris si mati tadi tu dia masih berhak sama ada dia nak meneruskan qisas ataupun dia nak berpindah kepada diat. Okay, hukuman bagi situasi ini adalah hak ulil amri. Kuasa mutlak untuk menentukan hukuman yang sepatutnya. So yang ni kita kena ingat. Hukuman-hukuman yang melibatkan menjatuhkan hukuman-hukuman yang macam ni, orang yang berhak menjatuhkan hukuman tersebut adalah ulil amri sahaja. Dan tak boleh kita pandai-pandai, kita nampak ada gangsterism, ada gangster kat kawasan rumah kita, kita tangkap dia dan kita jatuhkan hukuman sendiri. Tak boleh. Yang menjatuhi hukuman tersebut adalah kuasa daripada ulil amri, yang mana itu adalah diperuntukkan oleh Allah SWT kepada mereka. Begitu juga dengan gantian, kan. Hutang tersebut melibatkan hak manusia, maka dia perlu menggantikan segala barang-barang yang telah dirompak, segala barang-barang yang telah dipecahkan. Segala kerosakan-kerosakan material yang telah dilakukan. Okay, so saya rasa itu sahaja. Okay, saya kutu balik sikit kalau ada takut-takut tertinggal. Okay. Okay, sebelum saya terlupa, untuk hirabah, kalau kita tengok dalam jenis hirabah tadi tu, dia mengambil harta, tetapi dia tidak membunuh orang, maka dia dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Okay, yang ketiga ini, dia ada pandangan. Ada pandangan mengatakan bahawa nilai harta yang diambil itu mestilah mencukupi nilai nisab mencuri. Ada yang sebahagian kata tidak. Sebab hirabah ini hukumannya berbeza dengan hukuman mencuri. So saya rasa itu sahaja perbincangan kita berkenaan dengan hirabah. Okay, untuk esok saya akan teruskan dengan ceramah biasa dulu. Kemudian untuk tugasan untuk ujian kita akan buat pada bulan 6 nantilah, kan. So yang ni saya akan cuba habiskan, kalau sempat, kalau tak sempat mungkin dalam sampai ke chapter 8 ataupun chapter ke 9 kita akan habiskan esok. Kemudian kita akan ada ujian nanti pada bulan 6 nanti insya-Allah. So saya buka kalau ada persoalan. Doktor. Ya. Nak tanya, macam seseorang itu diugut ataupun dia dipaksa membuat kekacauan, adakah itu dikira hirabah?
maksudnya dia itu diugut untuk dia buat kekacauan ataupun dia tu Ha diupah. Dua benda berbeza. ha. Dia Kalau diugut betul ataupun dia ditekan diupah. dua-dua, Okey. Kalau dia diugut kan diugut. kalau dia diugut yang tu dia dipaksalah. So bila dia wa mastukrihu alaihi dalam hadis Nabi SAW sebut wa mastukrihu alaihi. Jadi orang-orang yang dia paksa itu dia tidak dijatuhi hukuman hukuman hudud hirabah. Okey, paksaan ini dia akan terlepas daripada hukuman yang ditetapkan kecuali dua keadaan. Jadi kita ini bila kita dipaksa, kita boleh buat apa yang dipaksa itu dengan syarat. Yang pertama, paksaan itu kita dipaksa oleh orang yang memang mempunyai kekuatan dan orang yang kita tak boleh lawan. Tapi kalau paksaan itu dilakukan oleh orang yang kita boleh lawan, orang yang kita boleh lawan balik, itu tidak dikira sebagai paksaan. Okey, jadi bila kita dipaksa, kita boleh buat, kita ada dua pilihan. Sama ada kita turuti apa yang disuruh ataupun kita kita tak nak turuti. Kan? Dua-dua boleh. Kalau kita tak turuti dan kita mati, itu kita dipukul, maka kita akan dapat pahala lah. Okey. Tapi kalau kita disuruh untuk dua keadaan ini, kita tak boleh buat macam mana pun. Yang pertama, kita disuruh untuk bunuh orang. Kita dipaksa untuk bunuh orang. So dalam keadaan tersebut, kita tidak boleh bunuh orang. Sebab apa? Nyawa kita dengan nyawa dia sama-sama satu level. Jadi dalam keadaan tersebut, kita kena pasrah diri kita mati daripada kita membunuh orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dipaksa untuk merogol seseorang. So dalam keadaan itu, apa sahaja yang berlaku pun kita tidak boleh merogol seseorang. Walaupun kita itu dipaksa dan kita dipaksa dengan membunuh. Kan, maksudnya kita dipaksa, kalau kita tak rogol dia, kita akan mati. So dalam keadaan itu kita kena pilih untuk mati berbanding dengan kita merogol seorang perempuan. So itu dalam keadaan terpaksa. Tapi kalau keadaan kita diupah itu dia akan hukumannya akan samalah dengan hirabah. So dia juga akan dijatuhi hukuman hirabah. Orang yang mengupah itu dia tidak melakukan hirabah secara direct. So orang yang mengupah tadi itu dia tidak akan termasuk di bawah hukuman hirabah. Sebab dia tidak buatnya secara mubasyarah, secara direct. So orang macam ni, orang yang mengupah itu dia boleh jatuhi hukuman ta'zir, tetapi dia tidak dijatuhi hukuman hirabah. Okey. Boleh? Okey, ni lagi. Kalau kita terpaksa melakukan kekerasan, seperti memukul tak sengaja bercedera orang kerana melindungi kita, macam mana pula? Okey, melindungi diri. Oh ni Alan dah tanya Okey, dia dalam kitab hudud ni dia ada satu lagi fasal. Selepas hirabah ni sebenarnya dia ada satu perbincangan tentang daf'us sa'il. Okey, daf'us sa'il ini adalah seseorang yang mempertahankan diri dia sendiri. Jadi orang yang mempertahankan diri dia sendiri, maka dia tidak termasuk di bawah dia tak dikenakan hukuman lah. Tapi dengan syarat, dia mesti melakukannya tu pada kadar yang sama dengan orang yang buat. So kalau dia diugut dengan pukul, maka dia pun kena guna benda yang sama ataupun yang lebih kurang. Dia tak boleh lebih. Kan? Kalau tak, dia pun akan dia pun akan dijatuhi hukuman lah. Kan? Macam yang kita selalu jumpa, kalau orang tu datang serang kita pakai kayu, kita lawan balik pakai pisau. Itu tak boleh. Kan? So itu satu contohnya macam dia pukul kita pakai kayu, tapi kita pukul dia balik pakai pisau, tu tak boleh. So sebab apa? Sebab kecederaan tu dia akan buat dua keadaan yang berbeza. Okey, ada lagi soalan? Untuk esok kelas pukul berapa Okay, esok kelas pukul 9. InsyaAllah. Okay. So saya rasa tak ada soalan dah, insyaAllah. Jadi alhamdulillah, terima kasih semua. So, kita jumpa lagi esok insyaAllah pukul 9 pagi untuk kita sambung kita punya perbincangan kita. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Doktor. Wassalam. Waalaikumsalam Doktor. Terima kasih. Okey, sama.